أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustazah, apa pesanan Ustazah khusus buat wanita untuk jadi wanita solehah? Sebab wanita solehah tu kan macam umum, sampai ada ketika kita rasa aku ni dah solehah ke? Ciri-ciri wanita solehah apa? Kan kalau pekerja cemerlang, dia ada ciri-ciri pekerja cemerlang, lepas tu dapat anugerah. Dapat anugerah, kita rasa okey, kita dah cemerlang. Tapi sebab anugerah wanita solehah, anugerah jadi bidadari syurga ni, kita tak akan dapat di dunia. Kita mungkin akan tahu bila kita dibangkitkan di mahsyar. Okey, jadi mungkin boleh share ciri-ciri usaha yang kita boleh buat untuk jadi wanita solehah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah setiap hari saya percaya semuanya dah mendengar nasihat-nasihat mutiara ilmu daripada Al-Fadilah Ustazah Asma Harun. Tapi sama ada yang menonton pada hari ini setuju ataupun tidak, Ustazah nak kongsikan satu sahaja. Di mana, macam mana kita nak letakkan sebagai satu kayu ukur aku ni sudah solehah ke belum. Boleh tak Ustazah Asma tegur saya kalau saya salah? Saya nak sebut macam ni je, wanita solehah adalah wanita yang paling kurang, bahkan habis hilang mati segala keluh kesahnya. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Kerana apa Ustazah? Suami saya bla bla Ustazah, anak saya bla Ustazah, pekerjaan saya Ustazah, jiran saya Ustazah, komuniti saya Ustazah, penyakit saya. Tidak ada keluh kesahnya kerana tempat yang paling penuh dengan keluh kesah adalah neraka. So wanita solehah mengimpikan syurga. Wanita solehah tak bercita-cita lain, hanya nak masuk syurga, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Maka wanita solehah ujiannya sangat besar. Suami ke, anak-anak ke, kerjaya, apa sahaja, ujian tetap ada walaupun berbeza. Hentikan keluh kesah. Sebab ya Allah, kalau ini yang Engkau beri kepada aku, kuatkan aku, bantu aku ya Allah. Kan sebab kita nampak di syurga Allah segala puncak nikmat, istirahat daripada segala penat. So kenapa ada wanita soleh yang diuji dengan suami? Kalau kata Ustazah, suami saya panas baran, kata nak jadi wanita solehah, sebab tu Allah hadiahkan yang begitu. Ustazah, anak-anak saya degil, kata nak jadi wanita solehah, sebab tu Allah beri yang begitu. Kata nak jadi wanita solehah, ramai orang boleh gila perkahwinan tanpa zuriat, tapi yang tu Allah tak beri. Jangan ambil kerja Allah, nanti kita stres. Kita buat apa yang Allah beri. So berpenat-penat untuk itu tanpa berkeluh kesah, kita akan bernatijah syurganya Allah. Okay, wahai wanita solehah, fokus nak masuk syurga bukan dengan amal yang banyak, tapi dengan redha Allah. Allah sangat redha dengan orang yang terima kasih ya Allah, dengan sebab semua inilah maka aku belajar sabar, maka aku terus senyum walaupun di dalam penuh dengan tangisan. Wallahu a'lam, insyaallah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang mungkin ada baru kenal Ustazah Muzayyanah, sila follow FB Ustazah. Nama Ustazah, nama FB Ustazah Ustazah Muzayyanah, Ustazah Muzayyanah. Kemudian sekarang, Ustazah ada grup Muslimat Demi Ummah Kerana Allah. Tapi Ustazah kempen Ustazah Muzayyanah tu sebab sepanjang PKP setiap hari kami fokus dengan kitab Latahzan. Jadi Ustazah ke selatan, Ustazah sangat sesuai dalam tempoh PKP ini. Ramai kan yang derita jiwanya, bukan saya yang menasihat tapi Dr. Aida Al-Qarni. Jadi bila kita baca nasihat-nasihat dalam tu, rasa macam terbuai, lembut. Kita tak nampak lain dah Ustazah, sebab matlamat kita ni sama. Orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang hodoh, siapa saja cita-citanya nak masuk syurga. Subhanallah. Ada dua perkataan ataupun dua ayat yang sangat powerful tadi Ustazah sebut. Yang pertama, Ustazah sebutkan tentang, Masya Allah, kejap, saya sebut, okey, ujian yang paling besar adalah sakaratul maut. Jadi kalau kita sebut hari ini, ujian saya berat Ustazah, ujian saya gini-gini, ya Allah Ustazah, saya kalau diuji anak okey, tapi diuji suami, kita selalu mengukur ujian dengan daya kita yang sangat lemah. Okey. Dan betul sangat Ustazah kata, kita sebenarnya tak bertemu dengan sebenar-benar ujian, iaitu sakaratul maut. Betul. Dan siapa yang menghadapi saat mati, semua ujian yang dah hadapi seluruh hidup semua jadi kecil. Dan ketika itu ramainya manusia menyesal, kenapa aku tak sabar dulu, kenapa aku tak ditahan, ini ujian yang jauh lebih besar. Subhanallah. Jadi jika kita nak kecilkan ujian kita sekarang, fikirkan sakaratul maut. Contoh saya lah kau Ustazah, kalau merajuk kat suami, bila saya fikir mati, tak jadi nak rajuk lama-lama. Maksudnya aku tak nak mati macam ni. Padahal aku yang ada salah tadi, tapi dia paling syok Ustazah. Ingat mati, hilang segala benci. Ingat mati, tidak ada dengki-dengki. Manusia yang memang
susah sangat tu. Macam mana nak masuk syurga kalau hati ada dengki? Macam mana nak masuk syurga kalau hati ada benci? Sebab syurga tu di tempat berhimpunnya jiwa yang penuh kasih sayang. Subhanallah. Indahnya ayat tu. Sebab kita ada lebih kurang 3,400, 3,500 orang. Ayat ingat tagline Ustazah Muzayyanah, jika ingat mati hilang rasa benci, hilang iri hati, hilang dengki. Subhanallah. Itu ayat yang saya rasa sangat mendalam bila Ustazah sebut sebesar apa ujian tidak akan menyamai ujian sakaratul maut. Bahkan kita harus faham semua ujian yang Allah beri, lalu kita sabar, kita redha, memudahkan sakaratul maut. Betul. Itulah yang akan memudahkan sakaratul maut. Yang kedua, muslimin-muslimat sekalian, kata-kata Ustazah Muzayyanah yang saya rasa jadi satu prinsip saya juga. Wanita solehah itu tidak ada keluh kesah. Bukan bermaksud kita ni macam tak berhak untuk sedih, tak berhak untuk rasa penat, tak berhak untuk menangis, tidak. Tetapi kita sangat mengawal lidah kita, gantikan keluh kesah dengan zikrullah. Okey, dan Ustazah Muzayyanah sebut sebab apa? Kerana yang tempat paling keluh kesah adalah neraka. Ui, memang sentaplah Ustazah ayat tu. Kita tak nak masuk neraka. So di sinilah pendaftarannya. Kita nak masuk syurga. So dalam syurga tu, masya-Allah, la tasma'u fiha laghiyah. Tak terdengar di dalamnya perkara-perkara lawa. Perkara-perkara lawa tu semua. Kenapa aku? Masya-Allah. Maksudnya kita ni kita tak nak masuk ahli neraka, tapi perangai macam nauzubillah. Tak nak sebut. Maksudnya sebab yang keluh kesah adalah ahli neraka. Ahli neraka dia bukan keluh kesah dalam neraka saja. Mereka adalah golongan yang banyak sangat keluh kesahnya di dunia. Kadang-kadang kita kata kita bukan mengeluh, kita mengeluhkan anak, tapi dalam waktu yang sama kita tanpa sedar kita sedang mengeluhkan ujian Allah. Kita sedang mengeluhkan pemberi ujian. Sebab anak perantaraan. Mustahil orang yang diuji tak ada perantaraan. Duduk. Kenapa tu? Tengah sabar. Sabar apa? Tak ada apa-apa, sabar saya saja. Tak ada. Mesti ada perantaraan. Anak. Kita memang keluhkan anak. Mungkin keluhkan suami. Mungkin keluhkan kerja. Mungkin keluhkan ini. Tapi hakikat kita mengeluh ujian Allah. Dan ia ada kaitan dengan pemberi ujian. Ustazah, subhanallah, walaupun pengisian kita, perkongsian kita macam ringkas, tapi ia sangat padat. Saya percaya ia memberikan satu manfaat dan satu suntikan semangat pada kita. Lepas ni kan, kalau rasa nak mengeluh, bukan maksud kita ni nak lawan fitrah, tapi kita sedang membersihkan ataupun kembali kepada fitrah. Masya Allah. Ingat tak masa kita kecil, jatuh banyak mana bangun, kan? Kena marah dekat mak, sedih-sedih, lepas tu happy balik. Fitrah, itulah fitrah kita kan. Tak berdendam, masa kecil tak berdendam, tak menyimpan, bersangka baik dengan semua orang. Jadi kita nak kembali kepada fitrah, bukan lawan fitrah ya. Itulah fitrah hati orang yang beriman. Masya Allah. Gantikan gantikan dengan zikrullah. Contoh, kita nak ngeluh, kita sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi insya-Allah makin lama ujian yang selalu kita keluhkan, kita dah tak mengeluh lagi. Sebab Allah uruskan ujian ataupun hati kita semakin kuat.